سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah ramai yang sudah masuk bersama dengan kita pada pagi ini.
kita raikan terlebih dahulu jemaah muslimah kita yang berada di ruangan komen, dan saya harap admin nanti boleh paparkan komen-komen yang saya baca di ruangan skrin kita ini. Okey, kita ada Kak Siti Sujiah pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat pencinta ilmu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Siti bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Cik Eliza, Assalamualaikum Ustazah dan admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu-satu admin, saya belum baca lagi. Kalau kamu ada keluarkan semua kan. Okey, Kak Zah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zah, hatinya berwarna-warni ya hari ini. Alhamdulillah. Okey, Kak Aisyah. Kak Aisyah, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah untuk pagi ini. Thank you so much admin for the FB Live. Alhamdulillah. Kita ada Kak Latifah kita. Cik ke Kak saya rasa cik ke? Cik lah. Kakak lah kakak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Johara juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Johara. Dan tak lupa juga di sini Kak Noh. Ini adalah peminat setia Masjid Kampung Siglap ni. Assalamualaikum Al-Fadilah Ustazah Dr. Sakinah. Panjangnya Kak Noh. Awak ni admin dan sahabat-sahabat, selamat pagi. Selamat pagi. Ada matahari di situ, ceria mataharinya. Matahari pun tersenyum. Okey, Zahira Zainuddin. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi Zahira. Terima kasih di atas kasih sayangnya di situ. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Oh, kita ada Kak Mas. Lama saya tak nampak dia. Walaupun tinggal dekat tapi tak tahu, bayang pun tak nampak. Okay, Kak Mas kita di sini. Assalamualaikum Dr. Cak, selamat tahun baru. Oh, selamat tahun baru. Dah 11 hari bulan dah Kak Mas. Selamat tahun baru, boleh lah. Okay, boleh insyaAllah. Kak Mas nanti datang masjid Kak Mas hari Rabu ni boleh? Datang Kak Mas hari Rabu ni? Kita jumpa. Kalau Kak Mas senang lah insyaAllah. Kita ada Norizan di sini. Salam Ustazah dan sahabat semua. Dan semualah ya di situ. Ramai saya nak baca semua kan nanti kuliah habis baca Assalamualaikum je. Okey, baik muslimah sebagaimana biasanya. Oh, tapi hari ni kita ada kelainannya. Selalunya kuliah kita petang. Tak sempat tukar poster tadi. Betul tak? Nampak kuliah petang. Tak sempat sangat nak tukar tu. Selamat tahun baru ya. Minta maaf lah ya jemaah semuanya. So, kita Alhamdulillah kita berada pada waktu siaran yang baru. Kita bermula daripada tahun ini kita akan adakan kuliah penawar hati pada waktu duha, iaitu pada jam 10 pagi. Jadi saya mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang terlepas pandang, mungkin boleh dapat disebarkan, diwar-warkan seterusnya kepada mereka, dimaklumkan agar dapat ikuti kuliah kami penawar hati pada jam 10 pagi secara online. Jangan tanya saya adakah kuliah fizikal akan diadakan, wallahu a'lam bissawab, belum lagi dalam rancangan saya untuk memulakan kuliah ini secara fizikal. Okey, sebagaimana biasanya bagi muslimah yang ada kitab, sila letakkan di ruangan komen. Kita akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa untuk topik yang keberapa. Okey, silakan semuanya letakkan di ruangan komen. Tahun baru 22. Ustazah extra ceria, ya ke extra ceria? Mandai je Kak Zah. Okay, bagaimana? Cuti sebulannya. Dah tak tahu dah. Start mana ni? Okay, Kak Som, mana Kak Som? Kak Som selalu ni. Ataupun ni, Kak Noh. Ingat tak? Kita stop di muka surat yang keberapa dan hari ni kita nak sambung muka surat berapa? Okay, page 141, continuation point number 40. Okey. Muka surat 191.40. Oh, ini lain pula ni. 141 ke 191? Okey, sorry. 191. Okey, kan. Aliza, sambungan muka surat 191, second paragraph. Okey, Kak Noh, point 40 muka surat 191. Okey, tepatlah 191. Cuma macam biasalah, Ustazah, kitab Ustazah ni lain kan? Kak Noh je lupa letak tu, Ustazah je lain.
Biasanya Kak Nur akan letak Ustazah Sakinah je muka surat je lain. Okey, baik. Kita lihat muka surat saya yang keberapa di sini. Okey. Kuliah saya pada pagi ini, kalau sesiapa yang kitabnya sama cetakan dengan saya, kita berada di halaman 200. Okey, kita berada di halaman 200. Tetapi jika di kalangan muslimah, kitabnya sama, maknanya cetakan yang terbaru, latest edition ataupun latest juzuk lah yang telah dicetak tu, berada di muka surat 191 dan saya harap perenggannya juga sama. Tadi kata second last paragraph ya. Kalau untuk kitab saya, kita berada di perenggan yang ketiga terakhir. Okey, yang ketiga terakhir. Jadi saya anggap beginilah ya muslimah, jika sekiranya mereka yang memiliki kitab sama cetakannya dengan saya, kita berada di perenggan yang ketiga terakhir di halaman 200. Namun, jika sekiranya menggunakan cetakan kitab yang terbaru, berada di muka surat 191 di halaman yang kedua terakhir. Maaf, di paragraf ataupun perenggan yang kedua terakhir. Lupa nak cakap, minta maaf. Kita guna kitab ini ya, Ad-Da'wa. Sebab tahun baru, mungkin ada student baru kan yang baru nak mengikuti kuliah, lagipun kuliah baru mula di waktu duha ni. Mungkin ada yang lebih senang untuk ikuti kuliah di waktu duha kita. Kita gunakan kitab Ad-Da'wa, okay, oleh cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Okey, baik, kita akan mulakan sambungan ya, perbincangan, dan saya harap semua yang pernah mengikuti kuliah ini di sesi yang lepas ataupun sesi yang terakhir masih ingat lagi apa yang telah kita bincangkan, kerana ini merupakan kesinambungan daripada perbincangan kita di kuliah yang terakhir tahun lepas. So, kalau sesiapa yang baru mengikuti dan mungkin dia agak lost sedikit lah ya ketika mengikuti perbincangan kita pada pagi ini, saya amat mengharapkan sila rujuk kepada rakaman video kami pada tahun lepas di tarikh 25 September 2021. Jadi di situ anda boleh ikuti bagaimana saya bentangkan perbincangan di poin yang ke-40 tadi, bertajuk maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan dan kekurangan. Okey, jadi pada bahagian yang kedua ini kita akan sambung tentang bagaimana kedudukan. Kerana begini ya, sebelum tu kita telah bincangkan, saya ambil sedikit saja intipati daripada perbincangan yang lepas. Kita telah bincangkan bahawa seseorang yang beramal soleh dalam kehidupan dia, okay, bila dia ni menjadi seseorang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak melakukan amal ketaatan dalam kehidupan dia, dia akan berada pada satu level ataupun darjat yang tinggi. Okay? Sebab hidup kita ni ada level-level yang tertentulah, lebih-lebih lagi untuk orang yang beramal soleh. Sebab tu dalam syurga pun kita ada level. Tak semua akan berada pada level yang sama. So Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga mengikut kepada amal ketaatan kita, level kita yang tersendiri. Jadi ada yang berada di level yang tinggi. Ini saya dah bincangkan pada sesi terakhir tahun lepas. Ada yang masuk dalam syurga levelnya, martabatnya tinggi. Kenapa? Kerana amal soleh dia. Namun dalam perbincangan ini, pada poin kita yang ke-40, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia menyatakan bahawa level kita ataupun darjat kehidupan diri kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menurun. Kenapa dia menurun? Kenapa dia rendah? Kerana kita melakukan kemaksiatan, larangan-larangan Allah, dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW telah ingatkan kepada kita, ini dosa. Bila kita buat perkara ini akan bawa kita masuk ke dalam api neraka. Namun apabila kita melakukan ia juga, orang ini dia dah ada satu darjat yang tinggi. Tapi kemudian kerana dosa yang dia lakukan menyebabkan darjatnya menjadi rendah ataupun menurun. So itu perbincangan yang telah kita bahaskan pada tahun lepas di sesi yang terakhir.
Jadi bila kita nak masuk pada perbincangan di bahagian yang kedua ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia ada menyatakan kepada kita dengan beberapa kondisi ataupun situations yang mana menyebabkan seseorang ini bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keadaan diri dia. Adakah dia boleh menaikkan kembali darjat diri dia pada levelnya. Saya bagi contoh begini, mungkin dulu sebelum kita melakukan kemaksiatan, kita berada, ini cuma saya punya analogi saja ya untuk memberikan satu gambaran kepada muslimah semuanya agar faham apa yang cuba kita bawakan dalam perbincangan ini. Mungkin dulu semasa kita ni beramal soleh, kita berada pada level ataupun satu darjat, saya letak nombor ya, nombornya 80. Tapi kemudian kita buat dosa. Daripada level 80 itu, dia akan turun 70, 60, 50, 40, mungkin boleh jadi sampai ke 0. Dia turun, okey, darjatnya turun. Cuma persoalannya sekarang, jika seseorang bertaubat, adakah dia boleh kembali kepada level 80 dia tu yang asal tu? Okay, so ini yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Baik, sebelum itu kita lihat ya terlebih dahulu pada perenggan kita di sini, yang mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan begini ya muslimah. Baik, kejatuhan darjat seorang hamba dalam kehidupan kita ini, bila dia melakukan kemaksiatan, okay, dia jatuh bukan juga ataupun bukan semata-mata kerana dia melakukan kemaksiatan. Besar kemungkinan seseorang darjatnya boleh jatuh kerana perkara yang mubah. Perkara mubah ni maknanya perkara yang tak dosa, tak jadi masalah kalau dia lakukan, tapi darjatnya boleh jatuh. Bagaimana keadaan itu berlaku? Baik, dia jelaskan kepada kita begini muslimah. Di dalam kitab kita di perenggan yang kedua terakhir itu tadi kan, disebutkan bahawa sebahagian lagi terjatuh dalam perkara mubah. Okay, dalam perkara mubah ni perkara yang tidak haram. Kita boleh lakukan. Ya, tidak menjadi masalah untuk dilakukan. Yang mana bila dia melakukan perkara mubah ini, yang tidak diniatkan sebagai sarana membantu dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Dia buat perkara yang baik. Saya kata, kita makan perkara yang baik. Kan? Ini perkara mubah. Semua orang perlukan makanan. Kita perlu breakfast, kita perlu ada tenaga untuk makan. Tapi perkara makan ini, okay, apa yang kita consume ataupun kita makan, dia boleh menjadi hal yang menjatuhkan darjat kita. Jika sekiranya kita makan dalam keadaan yang berlebihan sehingga memudaratkan diri sendiri, betul tak? Kan? Ataupun kita makan sampai membazir, order banyak-banyak tapi tak makan kan. Kenapa order banyak-banyak? Oh, sebab suka tengok makanan banyak atas meja. Ada orang perempuan macam tu kan. Lagi-lagi bulan Ramadan kan. Oh, kalau macam satu letak mi satu, tak meriah meja Kita kalau boleh seboleh-bolehnya satu meja, kalau meja tu untuk 6 orang kan, seboleh-boleh daripada hujung ke hujung nak penuh. Asalnya makan ini perkara mubah. Dia tak salah bukan? Tak salah. Tapi apa yang buat seseorang itu boleh kerana makan bukan darjatnya jatuh? Kerana pembaziran. Kerana dia boleh memudaratkan diri dia. Dia makan banyak-banyak sampai sakit, tak kisahlah, nanti sakit boleh fikirlah. Ada orang macam itu, tak kisahlah, nanti sakit boleh fikir, yang sekarang penting makan. Ada orang sedemikian. Jadi tak boleh. Perkara-perkara yang begini, kalau sekiranya dia lakukan, yang mana dia tidak niatkan untuk ketaatan. Seharusnya kita sebagai seorang muslimah, bila kita ni makan, kita makan sesuatu, kita boleh niatkan saya makan pagi ini supaya saya dapat berkhidmat, saya dapat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lebih tenaga. Dia begitu keadaannya. Untuk ketaatan. Jadi, kita lihat di sini. Orang yang mana dia menggunakan perkara yang mubah ini. Perkara mubah bukan tentang makan saja. Saya sengaja berikan contoh makan supaya mudah faham. Ya. Jadi perkara mubah ini, dia gunakan perkara tersebut. Tidak diniatkan untuk ketaatan. Yang mana dia menggunakan hal itu untuk kelalaian. Ada banyak perkara yang mubah, kita tak gunakan ia untuk perkara yang baik. Contoh juga saya kata, kita guna Facebook, ini contoh terkini lah saya kata.
Saya tak kata guna Facebook ni ataupun kita ada akaun Facebook ni perkara-perkara yang haram, tidak. Dia perkara mubah. Dibolehkan sahaja kerana kondisi kehidupan kita pada konteks hari ini memang memerlukan akaun Facebook itu. Betul tak? Tetapi, bukankah ia juga boleh bawa kita kepada kelalaian dan kemaksiatan? Okay, nampak keadaan itu ya. Dia boleh bawa kita kepada kelalaian dan kemaksiatan jika kita tak gunakan ia untuk ketaatan. Kita boleh buka akaun Facebook macam sekarang, kan? Dengar kuliah, lihat kuliah, catat nota, lihat, dengar perkara-perkara nasihat, kan? Ataupun kita letak perkara-perkara yang baik di akaun Facebook kita. Itu adalah perkara yang dibenarkan, silakan. Tapi kita jangan lupa, kerana akaun Facebook ini juga, ia boleh menyebabkan darjat diri kita menjadi menurun. Bila masanya? Jika kita gunakan akaun Facebook itu untuk hal kemaksiatan dan kelalaian. Boleh nampak ya tentang perkara mubah ni, saya harap jelas ya tentang hal itu. Baik, so kita lihat di sini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita berkenaan dengan perkara mubah itu tadi. Jenis ini, jika orang itu kembali kepada ketaatan. So sekarang ni, kalaulah dia tu dah gunakan akaun Facebook dia untuk hal kemaksiatan, untuk hal kelalaian, tapi kemudian dia sedar, perkara ini adalah perkara yang telah disalahgunakan dan dia nak kembali kepada ketaatan. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan kepada kita, maka dia akan kembali ke darjatnya semula. Jangan lupa tadi saya bagi level 80 contoh kan. Nak letak 100 per 100 ni agak macam ambitious sangat ya. Okey, tak apa. Kita letak 80 tadi. Bila dia guna akaun Facebook dia untuk kelalaian, untuk kemaksiatan lah. Kemaksiatan dan kelalaian ni ada banyak ya. Saya nak sebut, saya takut nanti sensitif. Tapi tak apa. Mungkin saya harap ramai yang faham maksud saya di situ kan. Kita gunakan akaun Facebook ni untuk kelalaian, kemaksiatan. Lalu kemudiannya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedar, tak seharusnya saya menggunakan akaun ini untuk mengganggu orang, menyakiti orang. Ni senanglah saya katakan. Mungkin kita komen benda-benda yang menyakitkan, kita kutuk sana kutuk sini. Ini kita guna untuk kemaksiatan. Satu masa tu kita sedar dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal yang sedemikian, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Orang ini bila dia kembali kepada ketaatan, dia tinggalkan. Dia masih lagi guna Facebook tu. Masih lagi. Tapi dia tinggalkan yang komen kutuk-kutuk orang, komen mencerca, pantang nampak gambar orang. Nampak gambar orang bukan gambar orang, maksudnya kalau nampak gambar binatang pun sama. Gambar apa-apalah yang dia rasa macam mata merah, mata tak kena, ada saja nak sindir, ada saja nak cakap. Ada wujud orang manusia begini. Bukan saya kata ada. Sebab tu saya bagi contoh begitu kan. Ada benda, nanti ada je komen yang menyakitkan. So dia sedar, tak seharusnya saya gunakan akaun Facebook saya untuk tujuan yang sedemikian. Jadi dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada ketaatan. Dia gunakan akaun itu untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk tujuan-tujuan memberi nasihat, untuk tujuan yang mana kalau dia komen pun komen yang baik-baik. Masya Allah, barakallah, begitu keadaan kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Kita jangan ingat ya begini, kita type, okay, kita ni terlepas. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira setiap apa yang kita type di ruangan Facebook kita, komen-komen kita, apa yang kita letak ya di social media kita. So jangan lupa tentang hal itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan biarkan setiap satu pun yang telah kita muat naik di social media kita. Sebab itu perlu berhati-hati. Apa yang ingin kita tunjukkan, apa yang ingin kita type, apa yang ingin kita share di ruangan-ruangan ini. Dia tak boleh sesuka hati kita lah ya. Jangan kita rasa, oh ini saya punya area. Macam tu kan. Dia kata Facebook ni, IG saya, TikTok ke apa, TikTok ke apa semua ni kan. Ini semua saya punya. Suka hati saya nak buat apa. Kita tak boleh fikir sedemikian. Kerana setiap apa yang kita kata kita punya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisapnya.
Allah akan tanya, apa yang kamu buat dengan yang dulunya kamu kata itu kamu punya? Okey. Sekarang ini kita bincangkan tentang orang yang menggunakan hal-hal yang dirasa dia punya untuk perkara maksiat. Yang menyebabkan darjatnya dulu dia beramal soleh naik kepada 80, level yang ke-80. Tapi turun. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata bila orang itu dia bertaubat, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu tadi yang mana dia masih lagi menggunakan hal-hal yang mubah tersebut tapi dia gunakan pula untuk ketaatan, level dia walaupun menurun boleh meningkat kembali kepada level yang ke-80 itu tadi. Kemudian dia kata tidak menutup kemungkinan dia mencapainya atau bahkan melebihinya. Jadi menurut kepada penerangan yang beliau berikan di sini, kalau dulu sebelum dia buat maksiat itu tadi level dia 80. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi level 80 itu naik kepada 90, 100 bergantung kepada bagaimana keadaan diri kita setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga tidak menafikan ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada juga makin teruk, adalah macam-macam kan? Makin teruk, makin menurun yang menyebabkan level dia tak sampai kepada level 80. Tapi kita juga tidak boleh menafikan. Ada orang setelah dia bertaubat kepada Allah, dia jadi lebih baik daripada dahulu. Yang menyebabkan level 80 itu tadi naik kepada 90, 100, 101 sampailah mungkin 500. Betul tak? Itu semua pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekarang ialah kita dah tahu kalau kita ada melakukan perkara-perkara dosa yang menyebabkan hati kita ni jadi sempit, hati kita ni rasa lalai, hati kita ni tak boleh nak terima kebenaran. Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita menjadi lapang, tenang. Dalam keadaan yang sedemikian, kita nak dekatkan diri kita kepada perkara-perkara yang baik, soleh, ketaatan. Besar kemungkinan dia akan jadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Bergantung kepada usaha kita dan bagaimana kita ni kuat ketika nak melakukan amal ketaatan itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat kepada poin saya yang kedua di sini. Kalau orang itu dia jatuh dalam perbuatan dosa. Okey, dia jatuh dalam perbuatan dosa. Tadi jangan lupa kita bincang tentang perkara mubah. Saya pun dah kata, perkara mubah ini ialah perkara yang mana boleh kita lakukan, boleh kita amalkan, boleh saja kita apply dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana kita menggunakannya. Adakah kita gunakan untuk ketaatan ataupun kita gunakan untuk kemaksiatan. Okay? So letak tepi dulu perkara mubah ini. Kita masuk kepada perkara yang jelas-jelas dosa. Ada orang, dia jatuh dalam perbuatan dosa. Tidak kira sama ada ia adalah dosa kecil ataupun dosa besar yang dia lakukan. Okey. Jadi Imam Ibn Qayyim menjelaskan kepada kita, sebahagian lagi dia terjatuh dalam dosa. Baik dosa kecil maupun besar. Jenis ini untuk kembali kepada darjatnya semula memerlukan taubat yang sebenar-benarnya, iaitu taubat nasuha. Okey, kita perlukan taubat nasuha. Muslimah semuanya, boleh senaraikan kepada saya apa syarat taubat nasuha? Satu pun tak apalah. Letakkan di ruangan komen. Kita kata, saya ni nak bertaubat nasuha Ustazah. Okey, taubat nasuha. Tapi apa yang kita perlukan dalam taubat nasuha? Taubat yang bagaimana kita sebut ia ataupun kita kenal ia sebagai taubat nasuha. Dia ada syarat dia kan? Okey, menyesal. Okey, Nurizan sebut menyesal. Lagi? Ada tak? Saya terima. Kak Som, menyesal tidak mengulangi lagi. Okey, menyesal tidak ulangi lagi. Ada yang lain? Alawiyah regret. Okey. Hajar Zaini tidak kembali kepada dosa. Boleh. Berhenti melakukan dosa immediately. Okey. Nadia Husna Kalana, janji tidak ulang lagi. Baik. Kak Johara tidak buat perkara itu lagi, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ramai yang memberikan poin tak ulang lagi. Okay, tak ulang lagi. Ada lebih kurang 4 atau 5 di situ kan.
tidak ulangi lagi. Okay, ada di situ ada kata menyesal, regret, menyesal sama berhenti. Saya lihat sini ada 3, ada lagi tak? Okay, menyesal, kita susunnya, menyesal, tidak menyesal, okay, tidak maaf macam mana? Menyesal, berhenti, tidak ulangi. Ada lagi? Perbaiki diri, sunat taubat, solat taubat, okay, melakukan ataupun menggantikan dengan kebaikan, mengiringi dengan perbuatan yang baik. Okay, mengiringi dengan perbuatan yang baik. Saya lebih cenderung kepada poin yang diberikan oleh Kak Som. Sebenarnya itu masuklah dalam sunat taubat, dalam solat sunat taubat, menggantikan dengan kebaikan, ikhlas. Okay, ikhlas itu yang pertama sekali mesti ada. Okay, sebelum menyesal, sebelum berhenti, sebelum tidak ulangi, okay, sebelum kita mengiringi dengan perbuatan yang baik itu tadi, kan? Ikhlas dia mesti ada pertama sekali dalam hati kita. Baik. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang yang dia buat dosa, okay, dia buat dosa tak kira sama ada dosa itu kecil ataupun dosanya besar. Jenis ini untuk kembali kepada darjatnya semula. Kita masih lagi berada pada level yang ke-80 tadi. Okey, darjat yang ke-80 tadi. Saya letak kita senang lah daripada awal sampai akhir nanti ya. Jadi senang nak follow perbincangan ini. Kita kata 80 kan, kalau orang buat dosa, kecil ataupun besar, dia turun dengan kejatuhan yang dahsyat. Ya, turun dengan kejatuhan yang dahsyat. Di sini disebutkan kepada kita, kalau dia nak naik kembali kepada darjat ke-80 tersebut, orang yang begini, dia perlu melakukan taubat nasuha. Makna taubat yang sebenar-benarnya. Ikhlas saja, ikhlas, menyesal, tidak mahu ulangi, berhenti. Dan dia ikuti dengan amal ketaatan. Dia ikuti semua tadi. Kerana begini Muslimah, kita ni kalau nak bertaubat, dia tak boleh semata-mata kita kata, oh saya menyesal. Ramai orang boleh kata, awak menyesal tak? Menyesal, saya menyesal. Dah tak buat lagi. Tapi adakah ia boleh menjadi jaminan bahawa dia takkan buat lagi? Belum tentu. Belum tentu. Melainkan memang dia begitu kuat dalam hati dia ini, saya tak nak buat lagi. Saya berhenti. Baru dia cantik. Tapi adakah semata-mata dengan menyesal, berhenti, tidak mahu ulangi? Terus dah sudah? Tak boleh juga. Dia perlu ikuti ataupun dia perlu perbaiki diri dia dengan menghiasi kehidupannya dengan melakukan amal ketaatan, amal soleh. Barulah kita boleh nampak dia ni bersungguh-sungguh. Kalau hanya setakat regret, orang kata kan kita stop, kemudian kita ni tidak ulangi lagi, semua orang boleh buat perkara semikian. Tetapi kita ada perjuangan yang lebih besar. Taubat nasuha ni dia ada perjuangan yang lebih besar selain daripada 3 tu tadi. Iaitu untuk terus mengekalkan diri kita dalam keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jaga solatnya, kalau yang muslimah jaga auratnya kan, jaga akhlaknya. Ini perjuangan yang besar. Dia bukan orang kata senang je nak tutup aurat bukan senang, bukan senang. Senang je nak solat 5 waktu ni, tak. Kalau orang yang dia tak biasa ataupun dia jenis yang baru ni, bukan mudah. Dia perjuangan untuk dia kekal pada stage itu. Okey, sehingga dia boleh capai kepada darjatnya yang ke-80 tu tadi ataupun lebih baik daripada itu. Kerana ia memerlukan kepada perjuangan yang besar, keteguhan hatinya untuk terus berada di atas jalan ketaatan. So di sini kita lihat orang yang begini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Bila dia itu menjadi seseorang yang betul-betul taubat nasuha, maka boleh sahaja. Namun dia juga ada menyatakan di sini tentang perselisihan pendapat. Adakah betul, boleh ataupun tidak. Okey, dia berikan kepada kita dengan 2 keadaan. Kalau lihat pada perenggan yang berikutnya, di situ ada perselisihan pendapat, iaitu bagaimana ataupun apakah soalannya di sini,
disebutkan bahawa apakah setelah bertaubat pelaku dosa dapat kembali ke darjatnya semula. Setelah dia ni bertaubat nasuha dengan taubat yang sebenar-benarnya, kenapa persoalan ini timbul ya muslimah? Kerana kita tak boleh nak samakan perkara mubah dengan perkara dosa. Mubah tu memang jelas-jelas benda itulah benda yang boleh, kan? Tapi sekarang ni dosa. Dosa ni benda yang Allah larang, perkara yang haram, perkara yang boleh memasukkan seseorang ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang dia timbulkan di sini, kalaupun orang itu dia sudah bertaubat kepada Allah, adakah dia boleh naik kepada levelnya yang asal? Kita kata tadi 80 contoh kan? Dia berada pada level yang ke-80 asalnya. Tapi kemudian bila dia buat dosa, dia buat maksiat, jatuh. Okay, jatuh level darjatnya. Seterusnya, bila dia dah bertaubat nasuha, adakah dia boleh kembali kepada level yang ke-80 ataupun lebih baik lagi? Jadi di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia datangkan kepada kita dengan dua pendapat yang mana dia kata, apakah setelah bertaubat, pelaku dosa dapat kembali ke darjatnya semula dengan dalil, dengan satu bukti bahawa taubat menghilangkan kesan dari dosa dan menjadikan wujud dosa tersebut seperti tiada. So, orang yang bertaubat, kita ada banyak dalil. Kita pun dah pernah bincangkan di sesi-sesi yang lepas. Orang yang bertaubat, dia itu seperti bayi yang baru lahir. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dia. Dah, kita kata bersih dah dia tu. Okey, maka di sini kalau kita memikirkan tentang dalil-dalil itu menunjukkan kepada kita bahawa boleh saja bukan orang ini setelah dia bertaubat darjatnya akan naik kepada tempatnya yang asal. Maknanya boleh untuk pendapat yang pertama ini dan menjadikan wujud dosa tersebut seperti tiada, bahkan seolah-olah tidak pernah terjadi. So itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dipersoalkan di sini ialah, ataukah pelaku dosa tadi tidak dapat kembali ke darjatnya semula? Bermakna pendapat yang kedua menyatakan bahawa tidak boleh. Walaupun dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, pendapat kedua kata sedemikian. Jadi, kita lihat kalau saya di muka surat yang ke-201 di sini. Dia jelaskan sedikit kepada kita tentang pendapat yang kedua yang menyatakan bahawa iaitu tidak dapat kembali ke darjatnya semula berdalil. Kenapa? Maknanya dengan satu bukti dia kata bahawa pengaruh taubat hanya berlaku dalam hal menggugurkan hukuman azab. Jadi untuk pendapat yang kedua kata, bila orang ini bertaubat, taubat ini dia berfungsi untuk menggugurkan hukuman ataupun azab dia dekat akhirat. Tak bermakna dosa-dosa dia tu memang Allah delete. Ini pendapat kedua lah ya, okey. Ada pun darjat yang terlewatkan, maknanya yang dia dah terlepas tu tadi dari pelaku dosa, maka seseorang tidak dapat mencapainya kembali. Jadi kalau dah lepaslah, macam mana nak kejar? Ini pendapat yang kedua lah, dia kata begitu. Kan gelas terlepas, kita dah terlepas bas tadi, macam mana nak kejar? Dah terlepas lah, dah tak payah nak fikir-fikir, oh terlepas bas, lambat dah. Nak menyesal, tak guna. Sebab dah terlepas, takkan nak tarik bas tu balik. Bayar datang. Tak boleh. Bas tu takkan datang balik pada kita. So dah terlepas begitu. Jadi ini yang diberikan kepada kita dengan pendapat yang kedua. Baik. Dia ada terangkanlah kepada kita kan dengan lebih detail lah di situ. Cuma saya tak nak pergi dalam sangat tentang masa pun tak cukup ya tentang perenggan yang berikutnya. Tapi saya nak datangkan pendapat yang diletakkan dalam perbahasan ini, antara pendapat yang diletakkan yang bagi saya ia lebih mengharmonikan antara kedua-dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua digabungkan sehingga berlaku pengharmonian antara kedua-duanya, dan bila kita baca kita jadi lebih lega. Jiwa kita lebih relief. Kita rasa, cantiknya agama ini bila melihat bagaimana keadaan seorang pendosa bila dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so kita lihat pada pendapat yang berikutnya, bila berlaku gabungan dua pendapat yang menyatakan bahawa orang yang bertaubat ini dia ada beberapa keadaan.
Dia bergantung kepada diri dia sendirilah. So kita tak boleh kata, oh awak dah bertaubat, dah tak boleh naik lagi dah. Dah macam gitulah level awak. Tu pandai-pandai lah awak nak buat apa. Kalau kita cakap begitu muslimah dengan orang yang nak bertaubat ni, agak-agak apa dia rasa? Kan? Agak-agak apa dia rasa? Baik-baik hati dia besar kan? Kecil lah jiwa dia kan. Rasa terhina gitu. Ya Allah, aku ni, dia akan rasa demikian. Maka agama tidak mengajarkan begitu kepada kita ni untuk memandang orang yang dulunya berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh memandang hina kepada orang yang begini. Bahkan kita perlu berikan kepada mereka ini dengan support, sokongan, nasihat, berikan kekuatan supaya mereka terus berada di atas jalan ketaatan. Namun ia masih lagi kita kata it depends pada diri orang itu tadi. Bagaimana dia nak berusaha untuk mengekalkan dirinya dalam ataupun mengekalkan dirinya di atas jalan ketaatan itu. Sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bila dia gabungkan kedua-dua pendapat itu tadi, antara boleh dan tidak, ada 3 keadaan yang perlu kita pertimbangkan yang berlaku kepada orang yang bertaubat. Okey, so di sini disebutkan kepada kita beberapa keadaan itu kan. Baik, kita lihat. Kalau dalam perenggan di sini, sila lihat pada pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Okay, dalam masalah ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh kedua kelompok tadi. Maknanya di sini dia berikan pendapat yang lebih mengharmonikan kedua-duanya. Maknanya kita tak bolehlah nak kata tak boleh nak naik darjat, biarkan sahaja, kan pandai-pandai, tak boleh begitu. Bila kita gabungkan, jadi di sini Syekh Islam Ibn Taymiyah ni rahimahullah, dia bagi saya masya-Allah tabarakallah, pendapat dia menyelamatkan keadaan. Pendapat yang memberikan kelegaan kepada hati orang yang mungkin dulu dia berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan darjat diri dia? Adakah dia tak boleh naik ataupun dia memang selama-lamanya berada dalam keadaan yang begitu atau bagaimana? Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada jelaskan. Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada jelaskan. Okay, Imam Ibn Qayyim ambil pendapat dia letak dalam kitab ini. Dia kata begini, jika diamati secara teliti, kita lihat betul-betul keadaan orang yang bertaubat ini kan, kita taklah kita lihat, oh dulu gini sekarang bertaubat, sudahlah acah baik. Kita tak boleh kata sedemikian. Tetapi kita lihat dengan penuh teliti keadaan diri orang yang sudah kembali ke jalan Allah. Di mana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah disebutkan, dia kata sebahagian orang yang bertaubat kembali ke darjat yang lebih tinggi daripada darjatnya semula. Ada orang, dia buat dosa. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia jadi insan yang lebih baik daripada diri kita. Kita rasa kita baik. Kan kita, saya dah cukup solehah, dah sozo, hari-hari saya ikut kuliah sozo Sakinah. Kan kita hafal dalil-dalil semua. Kita tak tinggal solat kita. Kita rasa kita baik. Mungkin kita rasa begitu dalam diri kita. Ni ujub semalam baru bincang kan. Kita rasa kita, bagus aku ni. Kita nampak orang yang mungkin baru-baru nak berhijrah ni, kita pun pandang sebelah mata. Alah, baru nak hijrah dah cakap banyak. Macam gitu kan. Kadang-kadang mungkin keadaan sedemikian. Kita pun pandang sebelah mata, tengoklah dia ni macam baiklah konon dulu gini-gini. Mungkin kita dalam keadaan sedemikian. Tapi kita tak boleh menafikan bahawa orang yang begini besar kemungkinan setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan dirinya menjadi lebih baik daripada kita. Kita rasa kita baik, tapi dia lebih baik lagi daripada kita. Kita rasa kita jaga solat 5 waktu kita, dia lebih baik solat daripada kita. Kerana apa? Dia bangun tahajud, dia jaga sunat qabliyah ba'diyah dia, solat sunat duha, solat sunat witir, lengkap. Kita setakat 5 waktu je. Mana lagi baik? Kita ke dia? Pastilah dia. Sebab dia berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga solat fardu dan solat sunatnya. Sebab itu, kita tak boleh memandang rendah kepada orang yang mana dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita pun sendiri tidak tahu bagaimana pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini dia kata, orang yang begini kan, mana tadi? Maaf Ustazah,
sebahagian lagi, okey, itu yang tadi kita kata lebih baik, okey. Sebahagian lagi kembali ke darjatnya semula dan sebahagian lagi tidak mampu mencapai darjatnya semula. Kita ada 3 keadaan yang berlaku kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, dia jadi lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, kita masih lagi pegang level kita yang ke berapa? 80. Okey, level kita 80 tadi. Dulu mungkin dia baiklah, okay, dia baik. Buat amal soleh, sampailah naik darjat 80 kan. Terus dia buat jahat yang jahat-jahat. Habis punya jahat. Memang kata kan. Turun, zero. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal soleh, jaga solat 5 waktu dia, solat sunat duha, semua. Solat-solat sunat dia lakukan, puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid, semuanya dia lakukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini, kemungkinan besar dia bila darjat dia naik tu tadi kan, dia bukan hanya setakat 80 muslimah. Boleh jadi dia naik kepada 100, 200, 300, 400, 500 bahkan lebih daripada itu. Ini keadaan yang pertama tadi. Kita ada keadaan yang kedua. Kan? Keadaan yang kedua mengatakan bahawa kembali kepada darjat darjatnya yang asal. Iaitu dia bertaubat kepada Allah, dia beramal soleh, naik kepada yang ke-80 tu tadi. Okay, dia stay. Tapi nanti kemudian harinya mungkin dia kuatkan lagi amal solehnya, kuatkan lagi ketaatannya, bertambah, naik. Seterusnya, ada keadaan yang ketiga di sini, iaitu tak mampu untuk capai darjatnya semula. Dia tak dapat nak kejar. Kan tak dapat nak kejar. Ini kerana apa? Mungkin sebab kita tak nafikan ada orang dia bertaubat seorang-seorang kuku. Okay, minta maaf, faham tak perkataan tu. Kan dia macam, yelah nak taubat kan. Tapi tak taubat pun kita tengok kan. Dia kata, saya janjilah tak buat lagi benda ni. Tapi nanti next time buat lagi. So macam mana keadaannya begitu? So kita nak kata dia nak naik kepada darjatnya yang ke-80 pun susah. Kerana dia sendiri tidak bersungguh dengan taubat dia. Dia sendiri tidak menunjukkan bahawa dia adalah orang yang sudah bertaubat. Dia mungkin kerana dia nak menagih simpati orang. Kita wallahu a'lam lah kan. Ini keadaan diri seseorang tu kita pun tak dapat nak tebak bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Tapi 3 keadaan ini tak boleh kita nafikan boleh berlaku kepada seseorang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Seterusnya dia kata di sini. Hal ini, okay, dia jelaskan lagi setelah setelah dia sebutkan 3 keadaan tersebut, dia jelaskan lagi dengan penjelasan hal ini sesuai dengan kekuatan dan kesempurnaan taubat. Jadi macam mana taubat seseorang? Kalau taubat dia kuat, taubat dia sempurna, taubatnya bagus, sebenar-benar taubat yang taubatan nasuha, dia boleh martabat ataupun darjat diri dia boleh naik lebih baik daripada yang asalnya. Sebagaimana kategori yang pertama itu tadi. Okey, baik. Seterusnya iaitu berupa kerendahan diri, keinginan untuk kembali kepadanya, kewaspadaan, takut kepada Allah dan menangis kerana rasa takut tersebut. Semua ini ada pada diri dia sebagai seorang yang dulu pernah buat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan menyesal, perasaan takut kepada azab Allah ada dalam hati dia lantaran dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Untuk orang yang begini, taubatnya dilihat sebagai taubat yang kuat dan sempurna. Sehingga dia banyak kali menangis ataupun mengalirkan air matanya bila dia mengenang tentang dosa-dosanya yang lalu. Lantaran dia begitu menyesal, kenapa saya buat dosa itu? So ini perkara-perkara yang besar kemungkinan berlaku kepada orang yang bertaubat itu tadi. Dan perkara-perkara tadi terkadang menguat sehingga orang yang bertaubat kembali ke darjat yang lebih tinggi dibandingkan dengan darjatnya yang awal tadi. Okey, setelah bertaubat, kondisi pelaku dosa tersebut menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melakukan maksiat. Sebelum dia buat maksiat memang dia baik. Okey, seterusnya dia buat maksiat. Okey, bila kita buat maksiat jadi tak baik. Tapi setelah itu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi orang yang lebih baik sebelum dia buat maksiat itu tadi. Ini yang menyebabkan keadaan dirinya juga
ataupun darjat dirinya juga naik lebih baik daripada keadaan yang pertama. So, situasi-situasi ini adalah perkara yang tidak boleh kita nafikan. Ia wujud dan ia ada. Sejak zaman Nabi SAW lagi. Hinggalah ke hari ini. Jika pada zaman Nabi SAW sudah ada situasi-situasi yang begitu, Nabi SAW meraihkan orang yang bertaubat. Dan Nabi SAW tidak pernah memandang rendah kepada orang yang berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada di kalangan para sahabat yang merasakan tak perlu solatkan orang ini, tak perlulah nak berlaku baik kepada dia. Tapi Nabi SAW, adakah Nabi support yang dilakukan oleh para sahabat tersebut untuk memandang hina kepada orang yang sudah bertaubat? Tak. Nabi berikan peringatan, orang yang bertaubat, mereka ni adalah orang yang mulia. Tak boleh untuk kita hina, kita kutuk. Kerana apa? Besar kemungkinan dia berada pada keadaan yang lebih baik daripada kita. Okey, baik. Seterusnya di sini, dia jelaskan lagi. Pada kondisi ini, maksiat tersebut berubah menjadi rahmat untuk golongan ini. Maksiat tu dah memang dosa besar ke dosa kecil que dia buat kan? Tapi bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya sehingga dia menjadi hamba Allah yang berada pada satu level ataupun satu darjat yang lebih baik daripada sebelumnya, maksiat itu tadi dilihat sebagai rahmat untuk diri dia. Kenapa kita kata rahmat? Kerana ia telah mengubah dirinya menjadi seorang muslimah yang lebih baik. Dulu baik, tapi lepas dia bertaubat kepada Allah, jadi lebih baik lagi. Mungkin kalau dia tak buat dosa ini kita kata rahmat ya. Kalau dia tak buat dosa ini, dia tak bertaubat kepada Allah, mungkin keadaan dirinya biasa-biasa sahaja. Tapi kerana dia pernah buat dosa tersebut, dia menyesal, dia takut kepada Allah, dia berusaha untuk menjadikan dirinya seorang muslimah yang lebih baik. Jadi keadaan-keadaan yang begini, kita perlu perhatikan dan kita perlu sama-sama memahaminya. Okey, kita perlu sama-sama memahaminya supaya kita dapat melihat situasi itu dengan lebih luas, dengan lebih berlapang dada kepada orang yang dulu pernah buat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Sebab maksiat tadi menghilangkan rasa takjub terhadap diri sendiri, melenyapkan rasa kurang percaya diri dan menghapus sikap membanggakan amalan. Lalu membuatnya menyesal, merendah dan menghinakan diri di gerbang Sang Penolong. Jadi pada perenggan ini ya Muslimah, kita lihat dalam perenggan ini ia menceritakan kondisi ataupun situasi kenapa kita kata orang tadi bila dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi seorang muslimah yang lebih baik. Kerana perkara-perkara yang dijelaskan dalam perenggan ini. Ustazah tak nak baca perenggan ini secara keseluruhannya, nanti boleh baca sendiri. Yang penting poinnya daripada perenggan tersebut, kita nak kata orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dulu dia dosa besar sekalipun, tapi lalu dia bertaubat kepada Allah, situasi dia, kerana dulu dia pernah buat dosa, situasinya setelah dia bertaubat, ia menjadi rahmat untuk diri dia. Kerana dia menjadi seorang muslimah yang lebih baik daripada dahulu. Seterusnya, kalau kita lihat ya pada perenggan di sini, nanti. Nanti. Panjang sangat ya perenggan ni. Kita terus pergi kepada, jumpa tak ayat Al-Quran? Sebab panjang sangat, dia jelaskan berkenaan dengan poin yang sama. Jadi saya tak nak ulang banyak kali. Akhirnya poinnya sama juga kan. Cuma dia jelaskan lagi supaya kita nampak lebih jelas bagaimana keadaan itu berlaku. Tapi yang penting di sini yang kita nak kata semua ini berlaku ialah kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau dalam slide saya ni adalah juga saya sebutkan orang yang paling hina. Maknanya di sini ada satu persoalan bagaimana menunjukkan perbuatan yang rendah. Kita ni kalau kita buat perkara jahat di hadapan manusia, itu menunjukkan satu bentuk kehinaan, satu perbuatan yang merendahkan diri sendiri. Kita bila nampak ada orang buat jahat pada diri kita, bagaimana rasanya kita melihat dia? Dia takkan sama dengan pandangan yang awalnya sebelum dia buat jahat pada kita.
sebelum dia buat jahat pada kita ya muslimah, mungkin kita ada teman-teman, ada orang ni lah, dulu kita kenal dengan dia baik. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kan, yang mana kita tak pernah sangka dia akan buat jahat pada kita. Tapi, bila ada satu peristiwa berlaku, yang mana mungkin dia hianati kita, dia menzalimi kita, yang menyebabkan kita rasa terguris, kita rasa sakit sangat-sangat. Adakah pandangan kita terhadap dia masih sama? Saya tak rasa sama. Saya tak rasa sama. Kita akan rasa orang ni jahat, kita akan pandang dia dengan pandangan yang hina, kita macam tak boleh lah. Kita kata, oh aku tak boleh tengok muka dia macam tu kan. Aku tak boleh lah tengok muka dia menyampah. Macam dia dah hidup-hidup dia mainkan aku macam tu lah. Kita akan rasa begitu. Kan pandangan kita tak sama. Kerana apa tak sama? Kerana orang ini dia buat perkara yang menjatuhkan harga diri dia sendiri. Dia buat perkara yang jahat. Kita ni kalau buat perkara jahat untuk kepada orang lain, kalau kita ni menzalimi orang lain, kita mengkhianati orang lain, ataupun kita menderhaka kepada kedua ibu ayah kita, perkara-perkara ini merendahkan martabat diri kita, darjat diri kita di mata manusia. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan satu persoalan. Jika di pandangan mata manusia sudah begitu manusia melihat, bagaimana jika perbuatan tersebut dihadapkan pada Allah? Kan? Jika kita buat dosa, Allah kata solat, tapi tak solat. Allah kata jangan minum arak, kita minum arak. Jangan berzina, kita berzina. Contoh begitu keadaannya. Bagaimana? Kita masing-masing ada jawapannya sendiri. Saya yakin. Bagaimana keadaan itu? Kita kalau, saya bukan nak menyamakan kita dengan Allah, cuma saya nak berikan kita dengan satu analogi yang saya nak muslimah semua boleh nampak ia dengan jelas. Kita kata pada anak kita, contoh kan, Umi tak suka abang buat perkara ini. Contoh saya kata. Saya tak sebutlah perkara apa, tapi kita masing-masing dalam keluarga kita ni, kita ada perkara-perkara yang kita tak suka anak kita buat. Kita ada sesuatu yang kita memang tak berkenan kalau anak kita buat. Kan? Kita akan ingatkan anak-anak kita, Umi tak suka buat gini. Jangan buat gini. Ibu kata jangan gini, jangan gini. Tapi kalau anak kita buat, apa rasanya? Jangan kau cakap, petik. Baik-baik tak hujan jadi hujan. Kan? Petik berdentam-dentum ke atas ni kan. Suara kita, marah kita, mungkin kita tak boleh kawal. Bila anak kita buat perkara yang kita tak suka, kita dah mula keluarkan perkataan-perkataan marah, kita geram, sampai air mata kita mengalir. Kerana apa? Kita tak suka perbuatan itu. Dia mendatangkan rasa marah kita. Begitu juga kita lihat, bila Allah Subhanahu Wa Taala kata perkara ini haram, jangan buat. Bila kita buat, of course, ia mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Situasinya begitu muslimah. Tapi, ini beza. Beza Allah dan makhluk. Kita ni makhluk. Allah itu Tuhan kita yang maha agung, maha segala-galanya. Diingatkan kepada kita, jika bukan kerana rahmat Allah, bumi telah menolak setiap makhluk yang berada di atasnya kerana kemaksiatan. Allah murka, Allah marah pada perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba. Tetapi kemurkaan Allah masih lagi ada rahmatnya. Masih lagi ada kasih sayangnya. Kalau Allah nak telankan kita, kan boleh saja bila-bila masa kita buat dosa ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh langit empat kita, boleh sahaja tak menjadi masalah sebab itu kuasa Allah. Itu adalah apa yang kita kata kemampuan yang tidak boleh ada pada makhluk, hanya ada pada Allah. Allah boleh buat. Tapi kenapa ia tak berlaku muslimah? Kerana rahmat Allah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab kita, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah didatangkan kepada kita dengan surah Fatir pada ayat yang ke-41 untuk mengingatkan kepada kita bahawa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun, bukan hanya pengampun tapi penyantun yang begitu penuh kasih sayang, begitu penuh dengan rahmatnya. Sebab tu saya kata beza kita makhluk ni. Kita makhluk, macam contoh tadi saya kata, anak kita buat salah pada kita, mungkin kita kata, oh, anak kita kata, sorry mama, abang tak sengaja apa. Tak ada maknanya, tak kelakar kau punya tak sengaja. Kita mungkin boleh cakap gitu.
dengan anak kita. Tak kelakar. Tak sengaja gini. Padahal dah banyak kali ingatkan. Kita mungkin boleh sakit hati, kita punya makan dalam, mungkin sampai seumur hidup. Kita kenangkan apa yang anak kita buat. Tapi Allah tidak, Muslimah. Tuhan kita, ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Maha penyantun, Maha pengampun. Kita buat dosa besar tau. Tapi kita bertaubat, Allah boleh lagi terima kita. Allah tak ada nak suruh #throwback apa dosa yang pernah kita buat. Beza kita manusia. Kita manusia mungkin orang datang kepada kita dulu dia pernah buat jahat. Lalu dia datang kepada kita dalam keadaan yang sudah baik. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kita besar kemungkinan kita akan #throwback apa dosa dia dulu. Kita begitu manusia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedemikian. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Buktinya dalam surah Fatir pada ayat yang ke-41, Allah ingatkan bagaimana besarnya penyantunan, bagaimana besarnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Di sini juga Imam Ibnul Qayyim menyatakan, di muka surat 203 lah kalau untuk kitab saya. Dia ingatkan kenapa Allah tak telan, Allah tak suruh bumi ni telan. Allah tak suruh langit hempap kita. Sedangkan kita ni dah buat dosa. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Allah tahan. Ini kuasa Allah. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Jika langit ni tak bertiangnya, jangan lupa Muslimah. Dia cantik terletak di atas kita. Kenapa dia tak hempap kita? Kenapa kita tak rasa takut? Langit ni tak jatuh kat kita tak ada tiang pun. Cuba kalau kita duduk pada bangunan yang mana bumbungnya cuma ada satu tiang, agak-agak nak duduk tak? Tak mungkin kita duduk di bawah itu, betul tak? Sedangkan kita tahu, mesti ada support yang kuat kalau kita duduk dekat atas ni. Tapi bila kita masuk satu bangunan, tiba-tiba kita nampak, ada satu tiang dekat atas ni, agak-agak rasa-rasa nak duduk tak? Tak mungkin. Assalamualaikum, keluar balik. Kita macam tu kan? Sebab kita ini kalau duduk lama-lama, besar kemungkinan jatuh ni. Kita tak confident kerana kita takut. Tapi ini kita lihat bagaimana kesantunan dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika langit itu tidak bertiang dan kita di bawah ini buat dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan, Allah masih lagi tahan langit itu. Allah masih perintahkan langit, cantiklah engkau di atasnya supaya engkau tak hempap hamba-hamba aku. Kerana apa? Allah kata, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan sebuah doa Muslimah. Bagi menunjukkan betapa pentingnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyantun ini. Sehingga Nabi SAW menggunakan nama Allah Al-Halim, iaitu yang Maha Penyantun, yang Maha kasih sayang ini terhadap hamba dalam kondisi ataupun situasi-situasi yang tak tertahan. Maknanya situasi yang menyedihkan, situasi yang menyakitkan, situasi yang betul kita kata memberikan kesakitan pada jiwa kita. Tapi Nabi SAW, Nabi menggunakan asma Allah, nama-nama Allah untuk membuktikan kepada kita kesantunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Tak boleh untuk ditandingi oleh makhluk. Sebab itu dalam doa ini Ibn Abbas radhiyallahu an diceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW dalam keadaan baginda ini jika berada dalam keadaan yang sukar, keadaan yang mendesak, keadaan yang menyesakkan jiwa, keadaan yang tak dapat tergambar situasi dan perasaannya, Nabi tak minta kepada Allah, ya Allah kau lenyapkan kesedihan aku.
Ya Allah, kau lenyapkan kesukaran aku. Nabi tak guna perkataan-perkataan yang sedemikian. Tapi Nabi guna satu ayat, satu lafaz yang membuktikan kepada kita betapa indahnya kesantunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata Nabi SAW ketika Nabi ni berada dalam keadaan yang al-karb. Al-karbi ni kita sebut sebagai satu keadaan yang begitu menyesakkan, yang menyukarkan, yang menyakitkan yang berlaku kat atas diri baginda. Nabi SAW berdoa, La ilaha illallahul azimul halim. Kita nampak dalam doa ini Nabi menggunakan lafaz yang cantik. Nabi menyebutkan nama Allah yang Maha Penyantun, yang Maha Agung. Nabi kata Al-Azimul Halim, yang Maha Agung, yang Maha Penyantun. Kenapa Nabi gunakan Al-Azimul Halim ini? Kerana pada doa yang berikutnya di sini Nabi SAW sebutkan tentang sifat Allah yang lain yang mana la ilaha illallahu rabbus samawati wal ard. Ini bertepatan dengan surah Fatir tadi Muslimah. Surah Fatir ayat yang ke-41 tadi. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakin ini sebagai Tuhan kita, dia adalah pemilik langit dan bumi. Wa rabbul arshil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada duanya, hanya satu ini, Maha Esa, Maha Agung. Dia adalah pemilik arasy yang agung juga. Tidak ada makhluk yang boleh memiliki arasy itu melainkan Allah Azza wa Jal. Sebab itu bila Nabi SAW dia rasa sedih, jiwanya rasa sempit, Nabi doa dengan doa ini, minta kepada Allah agar berikan kelapangan pada hatinya, agar berikan keringanan pada apa yang ditanggung dalam hidupnya. Dengan doa yang mana dipanjatkan, kita letakkan bahawa Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung. Dengan kesantunan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah akan lenyapkan setiap perkara yang menyesakkan jiwa kita. Dengan doa, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard, wa rabbul arshil azim. Doa yang ringkas, doa yang pendek, yang mana kita sebagai seorang muslimah perlu amalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sebab hidup ini dia bukan perkara yang mudah. Kita tak minta makhluk memudahkan hidup kita. Tetapi kita minta Tuhan yang Maha Penyantun memudahkan hidup kita. Kerana takdir kita berada di tangan Allah. Hati kita juga berada di tangan Allah. Kita boleh minta kepada orang supaya senangkan hati kita. Manusia, bila dia happykan kita, ia sementara Muslimah. Tapi bila kita dapat rahmat, bila kita dapat kesantunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah satu kegembiraan. Kita panggil sebuah kelapangan jiwa yang tiada tolak bandingnya yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu apa pun yang kita inginkan dalam hidup ini, daripada sudut ketenangan, kebahagiaan, kita perlu minta terlebih dahulu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kerana setiap kebahagiaan, setiap kasih sayang ini diperolehi kerana kesantunan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira apa pun dosa kita, apa pun yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Tapi kalau kita menjadi seorang muslimah yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan darjat kita
ataupun keadaan diri kita boleh menjadi lebih baik daripada semalam. Ini keyakinan yang ada pada diri ataupun hati orang yang beriman kepada Allah. Kerana dia tahu Allah itu Al-Azimul Halim, yang maha agung, yang maha penyantun. Tidak ada yang dapat menandingi keagungan dan kesantunan Allah Azza wa Jal. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, dapat diamalkan, terutamanya tentang keadaan-keadaan diri orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia kuatkan diri dia dengan taubat itu, dia kuatkan diri dia dengan kesungguhan untuk berada di atas jalan ketaatan, dan kita dapat amalkan doa tadi ya, supaya ianya sentiasa menjadi sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan ataupun kita lafazkan di bibir kita dalam keadaan-keadaan yang mungkin kita rasa tidak ada orang boleh bantu kita. Kan kita dah usaha dengan pelbagai macam usaha, tetapi kadang-kala muslimah kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bila Allah uji kita, Allah berikan kepada kita dengan kesusahan, kesedihan, Allah nak lihat juga sejauh mana kita ini nak jaga hubungan kita dengan Dia. Bagaimana kita nak dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dalam kehidupan dia. Kerana bagi saya, ujian itu akan sentiasa menjadikan seseorang muslimah berada pada keadaan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati masanya, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita sambung pada poin yang baru. Maknanya kita dah selesai ya untuk poin ini, sebab saya tak nak pergi drag lagi perbincangannya. Saya dah tutup keseluruhan perbincangan dengan doa tadi. Yang insya-Allah kita akan masuk kepada poin yang ke-41 pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saya, kita semua, dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.